Sektor pertanian antara nadi penggerak ekonomi Sabah bukan sahaja menjadi sumber pendapatan rakyat, malah menjadi benteng utama meningkatkan keterjaminan makanan negeri. Alicia Ornella Michael ada butirannya. Fokus kita adalah melalui visi sektor agromakanan yang mapan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi. Ini bagi memacu industri pertanian dan juga meningkatkan ekonomi negeri serta kesejahteraan rakyat. 3 teras utama diberi tumpuan oleh Jabatan Pertanian Sabah dalam merealisasikan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Usaha meningkatkan hasil makanan dapat dilihat melalui perluasan tanah pertanian. Pengeluaran beberapa komoditi utama menunjukkan peningkatan ketara, antaranya durian, nanas, kelapa dan kopi. Malah tanaman ini mencapai 100% tahap sara diri hasil produktiviti tempatan. Ladang pengusaha tempatan yang mengamalkan pertanian baik dan organik turut diiktiraf. Kami pergi menjual buah-buahan durian itu, kami akan tunjukkan kami ada CJ MyGap. Jadi pembeli atau pengguna dia secara langsung dia ada keyakinan dan dasar buah-buahan itu adalah dijaminkan kualiti dan kesihatan mereka. Sijil mendapat dia yang kami download itu supaya kami jual. Bila orang nampak sudah kan kita ada sijil mendapat dia orang yakin buah kelapa ini tidak apa ni yang mencemarkan dengan buah racun. 386 ladang berkeluasan 2,028 hektar sudah memiliki sijil MyGap. Manakala 14 ladang dengan keluasan 183 hektar pula mendapat sijil MyOrganic. Projek hiliran turut dirangka termasuk pembinaan kilang kopi di Nabawan dan kilang ubi kayu di Semporna bertujuan menggalakkan penanaman berskala besar. Program Geran Pemadanan Change Upgrade Product CUP pula dilancar bagi membantu usahawan tani meningkatkan pendapatan, mengembangkan produk dan meluaskan pasaran. Kalau sebelum dapat CUP ni, saya punya pengeluaran tu saya boleh dapat dalam sebulan dalam 300 unit macam begitulah. Tapi selepas saya mendapat CUP ni, bantuan CUP ni, saya punya pengeluaran tu semakin bertambah ke 1,500 ke 2,000 unit lah untuk sebulan. 3 pusat latihan pertanian di negeri ini turut diperkasa dengan teknologi moden bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor tanaman makanan yang mencecah sehingga 20,000 orang. Dalam tempoh 5 tahun ini, lebih 2,000 pelatih dengan kemahiran separamahir dalam teknologi ladang moden berjaya dilahirkan. Usaha berterusan Jabatan Pertanian Sabah bukan sahaja memperkukuh daya saing sektor agromakanan, malah memberi harapan baharu kepada keterjaminan makanan di negeri ini. Dengan sokongan teknologi, latihan berfokus dan kerjasama pelbagai pihak, Sabah kini berada di landasan kukuh menuju masa depan pertanian yang lestari dan berdaya tahan. Alicia Ornella Michael, RTM. Tumpuan dari Sabah mengenai usaha tingkatkan tahap sara diri pengeluaran padi dan beras tempatan. Laporannya bersama Farizi Morinding. Farizi, silakan. Baik Sahih, Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS dilancar secara rasmi hari ini bagi memperkasa usaha kerajaan negeri meningkatkan tahap sara diri SSL bagi pengeluaran padi dan beras tempatan. Majlis pelancaran disempurnakan timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berangkap Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan yang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jindor. Dalam ucapannya, Dato' Haji Ji berkata, bermula tahun ini, LPBS akan memainkan peranan utama dalam pembangunan dan pengurusan tanaman padi. Peranan itu sebelum ini di bawah Jabatan Pertanian Negeri. LPBS turut diberi mandat sebagai badan pengawal selia bagi sektor berkenaan. 6 daerah akan diberi tumpuan iaitu Kota Marudu, Tuaran, Tambunan, Keningau, Papar dan Kota Belud.
Ia melibatkan kawasan penanaman padi seluas kira-kira 22,000 hektar serta 16,000 petani. Pada masa sama, Dato' Haji G meminta pemilik tanah bukit membangunkan tanah masing-masing dengan tanaman padi bukit berkualiti tinggi. Beliau turut mengumumkan pelaksanaan skim takaful penanaman padi STTP yang disediakan Agrobank. Skim tersebut memberi perlindungan kepada petani daripada kerugian akibat bencana alam, serangan makhluk perosak dan penyakit. Sementara itu, ketika ditemui pemberita, Datuk Dr. Jeffrey menyambut baik pelaksanaan SSTP Agrobank. Skim tersebut menyediakan perlindungan sehingga RM3,000 sehektar per musim dengan caruman RM64.80 yang ditanggung kerajaan. Menurut Datuk Dr. Jeffrey, sehingga kini 5,638 daripada 25,504 pesawah berdaftar di Sabah telah menyertai skim tersebut. Kalau sekarang kebanyakan petani ini tidak tahu di mana mau pergi untuk kerusakan sama ada bencana ataupun makhluk perusak yang dibawa di luar kawasan mereka. Jadi selain daripada bantuan daripada Jabatan Pertanian, ada sebenarnya yang tersedia oleh Agrobank dan ini program akan melindungi semua petani yang berdaftarlah. RM5.3 bilion royalti dikutip daripada hasil tuaian balak melalui inisiatif Perjanjian Lesen Pengurusan Hutan Mapan SFMLA yang bukan sahaja menyumbang kepada ekonomi negeri, malah membantu meningkatkan taraf hidup komuniti yang tinggal di kawasan pembalakan berlesen. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Gino berkata, konsep pengurusan hutan lestari juga telah membantu kerajaan negeri mengurus kira-kira 1.4 juta hektar hutan simpan kelas 2 yang telah dilesenkan kepada 43 pemegang konsesi SFMLA. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Perhutanan MAPT 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untong. Dato' Haji G turut berbangga kerana majoriti pemegang konsesi SFMLA menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menguruskan hutan secara lestari. Beliau meminta pihak berkenaan mempergiat lagi usaha bagi mencapai sasaran perwujudan kira-kira 18,000 hektar ladang hutan setahun di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Ladang Hutan 2022-2036. 60 kaki tangan Jabatan Perhutanan Sabah JHS menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2024, manakala 7 yang lain menerima Anugerah Rakan Konservasi ARK atas kerjasama dengan JHS sepanjang tahun 2024. Seramai 610 orang terdiri kaki tangan Jabatan Perhutanan Sabah JHS dan rakan strategik menghadiri majlis ini. Program Madani Rakyat PMR 2025 Sabah mampu meningkatkan hasil jualan sekaligus memperluas skop pasaran produk usahawan, penjajah dan peniaga kecil di negeri ini. Ia sejajar tema PMR 2025 Sabah kali ini menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, usahawan, penjajah dan peniaga kecil perlu merebut peluang disediakan sepanjang PMR ini yang berlangsung sehingga esok. Saya melihat penganjuran program seperti ini membuka ruang dan peluang kepada usahawan daripada segi pemasaran masing-masing. Usahawan-usahawan kena ambil peluang daripada segi pinjaman, daripada segi latihan, daripada segi bimbingan dan yang paling utama sekarang ini saya fikir adalah pendigitalan lah. Dato' Muhammad Suryadi ditemui media selepas menyaksikan rakaman Forum Perdana Ehwal Islam di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Seramai 158 usahawan tempatan terlibat dalam jualan madani sempena program Madani Rakyat 2025 yang sedang berlangsung di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Jualan produk usahawan tempatan dijangka mampu mencecah sehingga RM1 juta. Perincian lanjut bersama wartawan Asmah Asmuni. Teruskan Asmah.
Baik Farizi, pelbagai barangan boleh didapati di gerai jualan sempena program Madani Rakyat 2025 yang bermula sejak semalam. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerai di sini, kita bersama saya Timbalan Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Puan Norazian Hassan. Baik, terima kasih kerana bersama kami pada petang ini. Baik, apakah yang KUSKOP sediakan di PMR 2025 ini bagi menarik pengunjung ke sini? Okey, terima kasih kepada pengacara. Okey, bagi PMR pada kali ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi selaku Kementerian Peneraju, kita menyediakan pelbagai program dan acara menarik. Sebagai kementerian yang membantu usahawan, sememangnya jualan madani merupakan keutamaan kami bagi memenuhi tema menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan. Bagi jualan madani ini, kita bahagikan kepada beberapa elemen yang ternyata menarik ramai orang tawar dan juga komuniti yang berdekatan. Antaranya adalah jualan murah madani yang diterajui oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan juga jualan rahmah yang diketuai oleh KBDN, dan juga kita ada showcase satu daerah satu industri yang kita bawakan daripada negeri-negeri daripada Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Jadi di sini kita membuka ruang dan peluang kepada usahawan dan juga orang ramai untuk mencuba produk-produk kita yang kita bawakan khas untuk mereka di sinilah. Okay. Baik, bagaimana pula dengan sambutan orang ramai pada hari kedua penganjuran program kali ini? Okey, alhamdulillah kita bersyukur sepanjang 2 hari penganjuran ini, walaupun kita berdepan dengan cuaca panas, tapi orang tawar baik-baik, komuniti sekitarnya pun baik. Kita terima banyak sangat pengunjung yang hadir. Jadi kita nampak orang kata daripada pagi sampai ke petang tidak berhenti-henti datang. Daripada pagi tadi di Fun Run sampailah ke pelancaran showcase daerah satu industri, dan saya yakin malam ini lebih meriah lagi sebab adanya persembahan artis tempatan dan juga kemunculan khas daripada Datuk Awi. Baik, terima kasih Puan Norazian. Baik, sebanyak 158 gerai jualan makanan, minuman dan juga barangan keratangan boleh didapati di program Madani Rakyat 2025 kali ini. Dan sekian dulu lintas langsung daripada Dataran Majlis Perbandaran Tawau. Kembali kepada Farizi di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Asma. Berita seterusnya, sebuah kompleks pendaratan ikan akan dibina di Semporna dalam masa terdekat. Ia bagi memudahkan nelayan meningkatkan pasaran sekaligus menambah pendapatan terutama pada musim penangkapan ikan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu turut mengarahkan pihak berkaitan mengadakan perbincangan bagi membantu nelayan memasarkan hasil laut pada harga lebih berpatutan. Pihak FAMA, LKM kena bincang bersama bagaimana nak menguruskan supaya nelayan di sini musim banyak ikan itu harga yang diperolehi agak boleh menampung pendapatan, boleh menambahkan pendapatan mereka ataupun keselesaan sedikitlah untuk kehidupan mereka. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata demikian kepada RTM pada program Rahmah Mesra bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Dewan Masyarakat Semporna. Usaha menjadikan ketua adat di negeri ini sebagai ejen perubahan yang mampu memacu kemajuan dan keharmonian komuniti terus dipergiat. Antaranya menerusi kursus transformasi kepimpinan ketua adat Cemerlang Siri 3 2025 yang diadakan di Dewan Kesenian Islam Membakut. Kursus ini menekankan peranan baharu ketua adat yang lebih dinamik dan relevan dengan cabaran semasa, bukan sekadar menjaga adat dan budaya semata-mata. Sudah pasti yang kita harapkan ialah mereka mendapat pencerahan yang terkini berhubung dengan usaha-usaha untuk memperkasa MAN, memberikan impak yang baik kepada pimpinan masyarakat di daerah, ketua anak negeri, wakil ketua negeri, ketua-ketua kampung dan mereka yang terlibat. Dato' Arifin yang juga Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah berkata, kursus ini bukan sekadar latihan tetapi usaha strategik membentuk kepimpinan adat yang menguasai pentadbiran, undang-undang, komunikasi dan teknologi. Pada masa sama, beliau turut meminta ketua-ketua adat agar terus memperkukuh institusi adat selari dengan aspirasi kerajaan negeri memperkasa masyarakat luar bandar secara holistik dan mampan.
Kursus anjuran Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah bersama Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri ini disertai 200 peserta. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahih. Baik Farizi, terima kasih.